ain tadi, ilmu fardu ain ni semua orang kena jadi ustaz dalam masalah fardu ain. Dalam bab taharah, bersuci, dalam masalah najis, dalam masalah haid nifas bagi orang tina istihadah, dalam masalah tayamum, dalam masalah mandi wajib dan seumpamanya, semua orang kena jadi ustaz. Semua orang kena jadi ustaz, dia kena jadi ustazah. Sekira-kiranya macam dia tu, dia boleh fatwa atas diri dia sendiri. Lagu mana dia nak jadi ustaz, tuan-tuan? Lagu mana dia nak jadi ustazah? Dengan erti kata daripada kecil lagi dia kena ngaji benda-benda tu. Walaupun habis kitab kecil, ulai pula kitab lain. Ulai pula kitab lain. Kau besar, kau banyak sikit masalahnya yang berlega seputar masalah ni. Saya selalu bagi tahu orang awam ni dia kena ngaji 3 benda aja. Taharah, solat, puasa. Taharah, solat, puasa. Zakat orang miskin tak wajib dah zakat. Tapi dia kena tahu tentang zakat fitrah. Kemudian umrah, haji, kalau dia cukup kemampuan dan seumpamanya wajib, baru dia ngaji. Dasar lagi kalau orang nak nikah kahwin, baru dia kena ngaji bab nikah kahwin. Dak zihar tu lagu mana? Nafkah lagu mana? Dak cerai berai tu lagu mana? Dak ilak rujuk gapo semua tu dia kena ngaji. Bila dia duduk dalam benda tu baru jadi wajib pada dia. Begitu juga dia kena ngaji sikit ialah dalam masalah jual beli. Tak, dia kena ngaji masalah jual beli sebab ni benda mana terlibat dengan kehidupan dia seharian. Tak, sewa, gadai dan seumpamanya benda ni dia kena ngaji bila terlibat. Kalau dia tak say jual beli, dia duduk rumah tok lelaki je yang beli. Tak, beli sayur kau, beli ayam kau, beli gapo kau, dia duduk rumah je masak je. Tak wajib atas dia ngaji ilmu muamalat jual beli. Tak ada emas nak pergi gada, tak ada rumah nak sewa, tak ada nak sewa rumah, tak ada nak sewa kereta, tak wajib. Tapi kalau dia nak pergi sewa kereta dia wajib dia tahu ilmu sewa beli lagu mana. Tak sewa lagu mana, tak kalau punah kereta hak siapa kena bayar. Tak kalau gini gana nak sewa dari sudut masa ke, nak sewa dari sudut jarak ke, macam-macam. Bila dia terlibat dengan benda tu baru dia kena ngaji. Kalau tak wajib atas dia. Jadi tuan-tuan, ilmu ni satu benda yang penting. Berapa ramai hari ni di kalangan kita, anak-anak muda, kita hantar dia ngaji engineering, ngaji medik, ngaji gotu, ngaji ni. Tehah tak betul baca. Tak. Budak tina kalau masalah bak darah tak tahu. Golek tak tahu. Apa kita pula tubik darah orang tanya. Tak, kita pula malu nak tanya darah tu warna lagu mana? Coklat ke, merah ke, tubik bila? Tak, skala tubik bila? Kita pula supaya kita tak aja tengok pun dalam hidup kita darah tu lagu mana, tapi kita jawab supaya kita tubik darah. Kita maaf banyak dak, tapi ilmu ni tak boleh malu. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ni di kalangan kita terlupa gapo hak fardu ain. Sebab apa? Sebab pengajian kita tidak bersistem. Di sekolah ada hak ngaji masya-Allah, tapi tak tahu apa lepas budak habis sekolah rendah, sekolah menengah jadi pakak tak tahu habis. Padahal kalau kita tengok sekolah rendah, sekolah menengah, walaupun sekolah kerajaan, dia punya silibus, dia punya sukatan pengajian tu tinggi. Tapi apa lepas tu budak pun tak tahu gos sekara. Supaya tak tahu gos sekara. Benda hak najis lagu mana, nak semaya jemaah lagu mana. Padahal benda tu ada daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah ngaji. Sekolah menengah tu saya ingat saya ngaji sekolah kami mula. Dak tingkatan 2 tu ngaji dah bab jamak qasar. Tingkatan 2 tu ngaji dah bab jamak qasar. Naik tingkatan 4 tu ngaji bab haji bab umrah dah. Sekolah KJN ni guna buku teks sekolah KJN. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Bukan kata semaya jamak qasar, semaya jemaah hak biasa tu pun tak tahu gos sekarang lagi. Semaya jemaah tu pun tak tahu lagi. Kalau mari dak terimam rokok dah. Rokok untuk rakaat kedua, tak ada rokok dengan terimam. Mari-mari terimam duduk tengah sujud dah. Dak ataupun terimam duduk tahiyat dah. Nak semaya 4 rakaat ke nak semaya 2 rakaat. Memang ada khilaf dengan mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Kalau mazhab Syafi'i pun tak tahu, mazhab Abu Hanifah kau tak tahulah. Jadi tuan-tuan, kita ni masalah kita duduk mana? Kita tak tahu, kita duduk tunggik-tunggik lah ni duduk sembahyang Allah terima ke tak? Semoga Allah Taala terima. Tapi kebanyakan masyarakat ramai sangat buat amal ibadat hanya ikut-ikutan. Sedangkan benda itu bersifat fardu ain, bersifat taharah, sembahyang, puasa yang mana kena buat dengan amal. Ibn Ruslan dalam Matan Zubat dia kata, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mana buat amal ibadat tidak mengikut ilmu, maka amal dia adalah tertolak dan tidak akan diterima. Bahkan setengah ulama kita kata, walaupun ada setengah ulama yang longgar, dia kata orang hak mana tak boleh beza dalam semaya dia, hak mana wajib, hak mana sunat tu pun Allah Taala tak terima semaya dia. Sebab benda ni melibatkan fardu ain, benda hak simple dan basic yang mana semua orang kena tahu daripada kecil. Umur 7 tahun ayah dia kena ajar, ataupun ayah dia kena cari upah guru untuk ajar. Tak akan nak nyapa kau umur 15 tahun tu. Tak, dalam masa 8 tahun tu dia tak boleh nak beza mana sunat dengan mana
mana fardu. Setengah ulama kata hak tak boleh nak beza mana sunat mana fardu dalam semaya dia pun semaya dia tak sah. Sebab dia tak tahu gapo dia buat. Walaupun setengah ulama lain kata untuk memudahkan orang awam, tak tahu mana sunat mana fardu pun tak apa, asalkan dia buat ikut tertib flow dia betul. Jangan duk tukar takir, jangan rokok dulu baru, jangan sujud dulu baru nak rokok. Tak selagi tak tukar takir tak apa. Tapi tuan-tuan, kalau kita nak hak mudah lagu ni sama, siapa bila orang awam nak jadi orang awam? Sedangkan patut daripada umur 7 tahun lagi dia kena membayar. Dia kena tahu mana sunat, dia nak kena tahu mana